Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, PTPR Matematik 18 Mei 2021. Okey, ini kita gabung kelas 5 IDK dan 5 ALK bersedia dengan latihan PPT. PTPR tingkatan 5, kita mulakan dengan bab 1, ubahan. Okey, untuk soalan 1 diberi. Okey, G berubah secara langsung dengan kuasa 3F. Cari hubungan antara G dengan F. Okey, ni secara langsung kita ada dua langsung dengan songsang. So, macam mana kita nak buat hubungan dia? So, G berubah secara langsung. Kuasa 3F akan jadi F kuasa 3. Kena ingat So, mana jawapan dia? Jawapan dia ialah C. Ni soalan direct, tak ada apa masalah. Okey, yang nombor 2 pula, T berubah secara songsang dengan S. Okey. Di mana T sama dengan 2, S sama dengan 100. Ungkapkan T dalam sebutan S. So, kita buat dia punya ungkapan dia dulu. T berubah secara songsang. Kalau songsang, dia akan jadi 1/S. Okey, so yang reben ni, kita tukar dia sama dengan, so kita letak K. K mesti berada di atas. Okey. So, macam mana kita nak dapatkan nilai K ni? Kita gantikan T tadi ialah 2. Okey, T 2. K. S, apa nilai S? S nilai dia ialah 100. Kita masukkan dalam S. So, ambil kalkulator, awak kena kira punca kuasa 100 tu berapa. Okey, punca kuasa 100 itu dah 10. 10 ni dia bahagi. So, pindah sebelah jadi darab. So, 2 darab 10 lah. Okey, kita nak cari nilai K ni. Okey, K sama dengan 20. So, macam mana kita nak buat? Apa jawapan dia? Kita salin balik T sama dengan K tadi kita ganti dia sebagai 20. Okey, per dengan S. Punca kuasa S. So, jawapan dia kat sini ialah C. Macam tu caranya kalau nak ungkapkan T dalam sebutan S. So, maksudnya kat sini awak kena cari nilai K. Okey, kita teruskan soalan nombor 3 pula. Okey, W berubah secara langsung dengan kuasa 3P. Okey, W berubah secara langsung dengan kuasa 3P bermaksud P kuasa 3 seperti soalan 1 tadi. Okey, di mana W12 P3. Okey, kenapa W12 P3 yang dia bagi nilai ni? Sebab kita nak cari K seperti soalan 2 tadilah. So, reben ni pula kita tukar dia jadi sama dengan, so K P kuasa 3. Okey, so W tadi kita gantikan dia dengan 2, 12 yang dekat soalan ni. Okey, so sama dengan K. P pula kita gantikan dia dengan T3 yang dia bagi dekat soalan. Tapi P ni dia ada kuasa 3, so dia akan jadi 3 kuasa 3 lah. Okey, 3 kuasa 3. So, 12 sama dengan K. 3 kuasa 3 ni 27. 27, awak guna kalkulator awak. So, darab K dengan 27 ni darab. Okey, pindahkan 27 ke sebelah jadi bahagi. Okey, 12/27. Kenapa? Sebab kita nak cari nilai bagi K. So, ambil kalkulator 12/27 dapat 4/9. Okey, 4/9 tadi. Kita masukkan balik dalam K kat sini. Okey, cikgu buat kat sini W sama dengan 4/9 P kuasa 3. So, apa kita nak buat? Kita habis lagi jalan kerja kita ni. Kita nak cari hitung nilai P apabila W96. W96. Okey, W96. Cikgu buat kat sini dia punya penyelesaian dia. Cikgu salin semula. Kita punya ungkapan tadi. W sama dengan 4/9 P kuasa 3. W96. Okey, W96. Kita gantilah W96 Okey. 9 ni kita pindah jadi darab. Sebab apa kita kena nak dapatkan P kuasa 3? Okey, 4 ni kita pindah jadi bahagi. Dia akan jadi 96 darab 9. Ambil kalkulator, lepas tu bahagi 4. So, awak akan dapat P kuasa 3 sama dengan P kuasa 3 sama dengan 216.
216 ni datang dari mana? 96 darab 9. Lepas tu awak bahagi 4. Lepas tu dia ada kuasa 3 kan? 23 pindah sebelah jadi punca kuasa. Dia akan jadi P sama dengan, sebab kita nak P, bukan nak P kuasa 3. So, jawapan dia ialah P sama dengan 6. Punca kuasa 3. Punca kuasa 3 216. Maksudnya dekat kalkulator awak tu kena tekan shift. Kena tekan shift punca kuasa. Baru dia keluar punca kuasa 3. Okey? Okey, selesai soalan 3. Kita pergi soalan 5. Okey. Dia punya kaedah tu sama je. Dia akan bagi pada awak. Yang ni dia bagi jadual. Okey, Y berubah secara songsang dengan X. Okey, cikgu buat kat atas ni Y berubah secara songsang dengan X. Okey. Soalan nombor 5 ni okay. Y berubah secara songsang dengan X. Betul Okey. Y berubah secara songsang dengan X. Hitung nilai. Kita buat K dia dulu. So dia akan jadi. Sekejap cikgu punya pen ni dia tak berapa nak ni sangat. Okey. Dia akan jadi Y sama dengan K per X. So, untuk dapatkan nilai K ni, awak kena gantikan Y dengan X nilai. Macam mana nak ambil Y dengan X ni nilai tu? Ni kat sini. X 5, Y 8. Okey. Y 8, K per X tu 5. Kita ambil yang ada nombor. Jangan ambil 16 dengan N tu. Okey. Pindah sebelah jadi darab. Sebab 5 ni duduk bawah bahagi. Kalau pindah sebelah jadi darab. So, dia akan jadi 8 darab 5, 40. Jadi, K dia 40 lah. Okey. Ungkapan dia akan jadi Y sama dengan 40 per X. Okey, 40 per X. So, apa nak buat ni? Kita nak cari N. Baru boleh cari N. Dengan X dia ialah 16. Okey. Menggunakan ungkapan yang kita dah buat tadi. Okey. Y tu kita ganti dengan N lah. N sama dengan 40 per X dia berapa? X dia 16. So, awak ambil kalkulator. Boleh buat dalam pecahan juga. Boleh buat dalam perpuluhan. Tetapi kita ada jawapan ABCD ni kita kena buat dalam perpuluhan. 40 bahagi 16 dapat 2.5. So 2.5 dapat jawapannya ialah B. B 2.5. Okey. Okey, kita selesai soalan 5, kita teruskan. Soalan yang cikgu tak ambil soalan 4, soalan 7 tak ambil sebab dia ada soalan yang sama. Cikgu terus pergi soalan nombor 8. Okey, ni sama macam tadi jadual. Cuma kat sini dia buat ubahan bergabung. Di mana dia gabung langsung dengan songsang. Okey. Langsung dengan songsang. Okey, jadual di bawah menunjukkan PQR. Diberi P berubah secara langsung dengan Q. Dia akan jadi macam ni. Lepas tu secara songsang. Songsang kat bawah lah. Punca kuasa 2R. So, macam tu. P secara langsung dengan Q. Secara songsang dengan punca kuasa 2R. So, dia akan jadi P sama dengan K. Q letak K. Bila nak tukar jadi sama dengan, letak K. Punca kuasa R. Okey. Okay. So, sekarang kita kena cari nilai K. Apa-apa pun. Kalau kita nak, kalau ikut pada soalan ni, dia nak hitungkan nilai M kan. Nilai M. Sebelum nak cari M ni, kita kena cari K dulu. Macam mana nak cari K? Kita kena ganti nilai yang dah ada ni. P6, Q5, R9. Okey, P6, kita ganti P6. K duduk diam dulu. Q5, kat sini Q5. Dengan punca kuasa R9. So, punca kuasa 9 ni berapa? 3. So, 5, 3. Okey, 3 ni di bawah pindah jadi dah darab. 6 darab 3, 18.
K sama 5. 5 ni duduk atas, pindah sebelah jadi bahagi. Dia akan jadi sekejap ya. Dia akan jadi 18 bahagi per 5. So nak kecilkan pun boleh, tak boleh nak kecilkan dah. Kalau kecilkan dia akan jadi K tu nilai perpuluhan. Kita biarkan dia dalam pecahan. So apa nak buat lagi ni? Kita masukkan K tadi dalam persamaan yang dia bagi kat sini So P sama dengan 18 per 5 Q punca kuasa R. Macam tu rupanya. Sengit sikit tulisan cikgu sebab cikgu tulisan sengit. Okey, tak habis lagi jalan kerja sebab kita nak cari M. So kita nak cari M, kita gantikan P dia 12, Q dia 5 per 3. P dia 12, kita gantilah P 12. Okey, ni 18. Q berapa tadi Q? Q 5 per 3. Okey. Lepas tu bahagi 5 punca kuasa R. R tu ialah M. Okey, R tu ialah M. Okey, kira yang ini dulu. Bahagian ni kira. Okey. Lepas tu per dengan 5. Okey. Ataupun boleh juga kita pergi sebelah. Okey. Dia akan kira bahagian sini 12 sama dengan 30 per 5 punca kuasa M. Yang ni boleh potong. Jadi dapat 6 lah kan. Okey, 6. So dia akan jadi pindahkan punca kuasa M ke sebelah. Jadi 6 per 12. Okey, macam mana cikgu nak buat ni? Okey, kat atas. Okey, punca kuasa M sama dengan 6 per 12. Okey, 6 per 12, 1 per 2. 6 per 12, 1 per 2. So, tapi punca kuasa ni kita nak M. Kita tak nak punca kuasa M. So, punca kuasa pindah sebelah jadi kuasa 2. So, dia akan jadi M sama dengan 1 per 2 kuasa 2 akan jadi 1 per 4. Itu jawapan dia. Okey. Awak kena screenshot dan tengok dia punya step dia. Okey, kita teruskan. Sampai soalan 9 Okey, 9. Okey, soalan 9 ni dia sama sama dengan soalan 8 tadi. Soalan 9 dia sama soalan 8, cikgu tinggalkan. Cikgu pergi pada soalan 10. Soalan 10 ni soalan yang tough sikit Okey. Tempoh ayunan. Okey, jap. Tempoh ayunan bagi suatu bandu ringkas berubah secara sonsang dengan punca kuasa 2 pecutan graviti G. Dia bagi T dengan G Okey, secara sonsang tau. So, T sama dengan secara sonsang dia akan duduk bawah. Punca kuasa 2 dia akan jadi macam ni Okey. Jangan keliru. Alright, kita teruskan. Apa kita nak buat? Kita letak K lah. Reben je kita tukar jadi sama dengan Okey, T huruf besar sama dengan K punca kuasa G. Okey, lepas tu apa nak buat? Dia bagi kata, okey, diberi bahawa tempoh ialah 1 saat. Tempoh ni apa? Tempoh ni ialah T Dan pecutan graviti dia 960. 960 ni apa? G. Apa nak buat? Dia bagi T 1 dengan G dia 960, kita kena cari K. Okey, T dia 1 sama dengan K per 960. Kita gantilah. Bila awak tekan kalkulator, punca kuasa 960, awak akan dapat nilai dalam perpuluhan. Kita ambil 2 tempat perpuluhan, dia akan jadi 1 sama dengan K per 30.98. Awak cuba tekan kalkulator, awak akan dapat nilai banyak. Kita ambil 2 tempat perpuluhan saja. So, 30.98 ni, dia pindah sebelah jadi darab kan. Kalau darab 1 tak ada apalah. Dia dapat 30.98 sama dengan K. Itu jawapan K. Apa nak buat? Kita masukkan K tu 30.98 ke dalam ungkapan yang kita buat tadi ni. Okey. So, T sama dengan 30.98 bahagi dengan G. Ni ialah jawapan untuk A. Okey, untuk A. Jawapan dia T sama dengan, T huruf besar
Okey, 30.98 per dengan punca kuasa G. Itu untuk A. Untuk B pula, kita nak cari pecutan graviti. Okey, pecutan graviti itu ialah G. Lepas tu dia kata betul kepada dua angka bererti. Di mana tempoh ayunan dia ialah, tempoh ayunan tu ialah T ialah 1.1. Jadi kita nak buat B pula, kita guna yang kita dapat A ni. Okey. So kita ganti T dia 1.1. 1.1 sama dengan 30.98 per dengan G. Pindah sebelah, tukar tempat lah. Okey, punca kuasa G 30.98 bahagi 1.1 akan dapat nilai 28.16. Sorry. Okey, punca kuasa G dapat 28.16. Tapi macam tadilah, yang macam soalan nombor 8 tadi, kalau punca kuasa pindah sebelah jadi kuasa 2. So G sama dengan 28.16 kena kuasa 2. Cikgu patah anak ikut anak panah Jawapan dia dapat dalam perpuluhan. Okey, dapat jawapan dia 793.39. Tapi dia nak dalam dua angka bererti, so kita ambil yang nombor yang kedua lah, iaitu nombor 9. Tapi 3 ni, sebelah 9 tu 3, tak perlu nak bundahkan sebab dia kurang daripada 5. Jadi G dia ialah 790. Yang 3 ni jadikan dia kosong sebab dia kita tak perlu bundahkan dia. Kita duduk diam-diam, 3 duduk diam. Jadikan dia kosong. So ni jawapan untuk B. Okey. Dan C pula, okey, nampak macam cakap sikit, tapi harap awak boleh faham ikut step yang cikgu buat ni C pula, tempoh ayunan bandul ringkas. Kita cari T pula. Okey, dia bagi apa? Dia bagi G tu. Okey, G. Sekejap dia bagi G. Berapa G? 985. Okey. So guna yang cikgu dah buat tadi, yang K tadi 30.98, guna yang ni. So T sama dengan 30.98. Okey, G dia berapa tadi? 985. Ambil kalkulator awak kira T sama dengan, kiralah punca kuasa 985 tu 30.98 bahagi punca kuasa 985. Kena guna kalkulator. So dapat 0.9872. Ni jawapan dia. Okey. 0.9872, tetapi dia nak dalam 3 angka bererti. Kalau 3 angka bererti, kosong ni kita tak kira sebagai angka bererti. Kita ambil yang dekat 7 lah, nombor yang ketiga. Okey, nombor yang ketiga tu dekat 7. So, sekejap jawapan T ialah 0.987. Kenapa 2 tak boleh ambil? Kenapa 2 tak boleh letak kosong? Sebab 2 tu selepas titik perpuluhan. Nombor 2 ni duduk selepas titik perpuluhan. Jadi dia tak boleh letak kosong. Dia hilang terus. Selepas kita buat bundaran dia tu, dia hilang terus. Okey? Cikgu rasa itu sahaja sehingga soalan nombor 10 bagi bab 1. Tolong salin penyelesaian cikgu ni dalam buku tulis 2. Okey? Okey, terima kasih.